Panas, MB Kedah kantoi betul-betul mahu pindah perlembagaan? PAS anggap siasatan terhadap Sanusi, episod Hitam Negara. Peluang Barisan Nasional menang tipis tanpa Najib. Panas, Menteri gagal, ahli MT UMNO hentam Rafizi. Kegagalan Muhammad Sanusi Makno bertindak segera terhadap laporan portal berita FMT menunjukkan Menteri Besar Kedah benar-benar membuat kenyataan mahu perlembagaan negara dipindah, kata Lim Guan Eng. Mengulas mengenai kontroversi itu, Lim berkata, selepas 7 hari laporan tersebut disiarkan yang dicetuskan pemimpin PAS Perikatan Nasional terbabit tidak boleh membuat penafian begitu saja sambil cuba menegakkan benang yang basah. Menteri Besar Kedah tidak sepatutnya cuba menyalahkan portal FMT atas dakwaan salah lapor setelah menafikan yang beliau menuntut perlembagaan persekutuan dipindah untuk mendapatkan semula Pulau Pinang, katanya. Lim yang juga pengerusi DAP Kebangsaan mendakwa sikap Sanusi menafikan dia ada membuat kenyataan tersebut sambil menyalahkan media massa menunjukkan sikap sebenar ahli politik terbabit. Sebagai pemimpin, kata Lim, Sanusi sepatutnya berlaku jujur, berani serta memiliki keyakinan politik dengan bertanggungjawab atas apa yang disebutkannya. Jika FMT tersalah lapor dan tersalah petik, Sanusi sepatutnya menghubungi FMT segera dan meminta penarikan balik dan pembetulan laporan berita itu pada 31 Mei lalu. Kenapa perlu dibangkitkan sekarang, iaitu 7 hari kemudian, dan selepas dipanggil untuk disoal siasat oleh polis mengikut Seksyen 505(b) Kanun Kesiksaan, Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, tanya Lim lagi. Ahli Parlimen Bagan itu juga mendakwa wartawan yang memetik kenyataan Sanusi diyakini sudah mendapatkan semua bukti sebelum laporan itu disiapkan. Justru, kata Lim, Sanusi sepatutnya berani mengakui apa yang disebutkan kepada wartawan terbabit dan tidak mengelak daripada bertanggungjawab. Tambah Lim, dia juga tidak ada membuat laporan polis ke atas Sanusi seperti didakwa Menteri Besar Kedah tersebut. Itu adalah tidak benar. Laporan polis bukan saya yang buat, tetapi oleh wakil rakyat Pulau Pinang lain dan rakyat biasa yang marah kepada Sanusi kerana mahu meminda perlembagaan persekutuan, katanya. PAS menganggap tindakan pihak berkuasa ke atas salah seorang pemimpin mereka sebagai episod hitam dalam amalan demokrasi negara selain bercanggah dengan prinsip kebebasan bersuara. Ketua Penerangan PAS Pusat Khairi Nizam Khairuddin berkata, Muhammad Sanusi Makno hanya bersuara mengenai kedudukan Pulau Pinang berdasarkan fakta sejarah. Katanya apabila suatu pihak membayar pajakan tanah kepada pihak yang lain yang membuktikan tanah tersebut bukan milik si pembayar pajak. Mengakui pihak berkuasa berhak menjalankan siasatan ke atas Menteri Besar Kedah itu, Khairi Nizam mendakwa langkah kerajaan sekarang menunjukkan mereka takut kepada isu tersebut. Jelas tindakan siasatan ke atas Menteri Besar Kedah ini satu lagi episod hitam dalam sejarah demokrasi negara. Apatah lagi ketika Kerajaan Pakatan Harapan UMNO melaungkan kononnya mempertahankan kebebasan bersuara, katanya dalam kenyataan. Dia yang juga ahli parlimen jerantut turut memetik nama Dr. Mahathir Mohamad sebagai hujah menyokong kenyataan dibuat Sanusi mengenai kedudukan Kedah dan Pulau Pinang. Kenyataan ini juga dijelaskan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, katanya. Pada 29 Mei lalu, Sanusi yang juga pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional dilaporkan berkata tiada sempadan yang memisahkan Kedah dan Pulau Pinang. Sebaliknya, hanya ada untuk Perak dan Perlis. Hal itu kerana, kata Sanusi, Pulau Pinang adalah sebahagian daripada Kedah. Menafikan dakwaan itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 6 Jun berkata, kerajaan menyerahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk menentukan tindakan wajar diambil ke atas Sanusi. Bercakap di Dewan Rakyat, Anwar berkata, status Pulau Pinang sebagai antara negeri dalam Malaysia sudah dimuktamadkan sejak sebelum negara mencapai kemerdekaan. Hal itu juga katanya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Semalam, Bukit Aman sudah mengambil keterangan daripada Sanusi ekoran beberapa laporan polis yang dibuat ke atasnya. Khairi Nizam berkata, PAS kesal dengan tindakan diambil kerajaan kerana fakta yang dikemukakan Sanusi adalah berdasarkan fakta sejarah dalam pengetahuan beliau. Isu itu juga dakwa PAS tidak menggugat ketenteraman awam seperti penggunaan kalimah Allah dalam kalangan orang bukan Islam. Kami berharap pihak berkuasa telus dalam siasatan dan melihat segala aspek termasuk fakta sejarah yang bukan rahsia lagi, katanya. Naib Ketua UMNO bahagian Pekan, Datuk Muhammad Nizam Muhammad Najib tidak menafikan keberadaan bapanya dalam beberapa pilihan raya sebelum ini terbukti memenangkan Barisan Nasional dengan majoriti lebih 2/3. Bagaimanapun beliau tidak menolak kemungkinan ketiadaan bekas Perdana Menteri itu dalam pilihan raya negeri di 6 negeri. Peluang menang mungkin merosot dan tidak memberi kelebihan kepada Barisan Nasional maupun calon kerajaan perpaduan. Kalau ayahanda saya ada,
sudah tentu beliau berniat untuk membantu parti kalau diberikan peluang. Tapi beliau sedang menjalani hukuman dan tidak boleh membantu pada masa ini. Semasa beliau masih bebas, beliau telah membantu Jentera Barisan Nasional sehabis baik sehingga kita dapat menang di Melaka dengan majoriti 3/4 dan di Johor lebih 2/3. Saya serahkan kepada para penyokong untuk menilai sejauh mana sumbangan ayahanda selaku seorang figura UMNO Barisan Nasional yang telah berkempen dan membantu parti ketika pilihan raya sebelum ini, katanya kepada pemberita di laman media Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Muhammad Nizam masih meletakkan keyakinan bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi tidak memandang sepi usaha menuntut keadilan dan pembebasan untuk bekas ahli parlimen pekan itu. Saya sebenarnya yakin UMNO masih memperjuangkan ayahanda saya, tapi selaku ahli keluarga, saya tidak mahu momentum itu menjadi perlahan atau dihentikan atau orang mudah lupa. Jadi kita kena terus sentiasa memperingati bahawa beliau masih di dalam. Saya harap usaha-usaha membebaskan dan membela beliau akan diteruskan, katanya. Dalam masa yang sama, beliau sempat berkongsi perkembangan kesihatan ayahnya. Ayahanda sihat, Alhamdulillah, masih tabah dan sabar. Kita harap beliau terus bersemangat dan jangan berputus asa supaya satu hari nanti beliau akan mendapat kebebasan, katanya. Tidak pandai mengurus, tidak ada idea baru. Takkan kita nak biarkan? Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi mempertahankan kritikannya terhadap Menteri Ekonomi Rafizi Ramli baru-baru ini. Menyokong kerajaan hari ini, kata Puan, tidak bermaksud menteri yang kurang berprestasi tidak boleh ditegur. Pada saya, UMNO perlu ada pendirian, iaitu jika berlaku perkara-perkara yang melampaui batas di mana ada di kalangan menteri tidak cekap, tidak pandai mengurus, takkan kita nak biarkan. Mereka juga perlu ditegur untuk memastikan kerajaan perpaduan kuat. Tetapi pokoknya, saya yakin bahawa kita setuju kerajaan perpaduan harus dipertahankan kerana ini mendukung titah yang di-Pertuan Agong. Dan tidak ada pilihan maksudnya jika sekiranya kerajaan ini lemah, kestabilan tidak ada, katanya kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Perhimpunan Agong Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO 2023 di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Puan ditanya mengenai ucapan perasmian oleh Timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan, yang meminta pemimpin parti itu menggunakan saluran dalaman untuk menyuarakan kritikan. Terdahulu ketika berucap, Muhammad berkata, segala sindir menyindir di media umum wajar dihentikan. Puan sebelum ini berkata, Menteri Ekonomi itu gagal mengemukakan sebarang langkah signifikan untuk memulihkan ekonomi selain menyindirnya sebagai banyak sangat formula. Kata ahli MT UMNO itu, seorang menteri mesti luar biasa untuk mempertahankan kerajaan perpaduan hari ini. Namun, kenyataan Puan tidak disenangi beberapa pemimpin, termasuk Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki yang mengakui parti itu perlu mengekang pemimpin mereka sendiri daripada menyerang sesama anggota atau pemimpin dalam kerajaan. Mengulas kritikan Puan, Rafizi mengingatkan pemimpin UMNO wajar mengelakkan diri daripada membuat ulasan yang hanya akan menjauhkan penyokong Pakatan Harapan daripada mereka. Dalam perkembangan lain, Puan berkata bahawa pemimpin muda dalam UMNO perlu henti meminta kota sahaja. Pemimpin muda mesti menawarkan kepimpinan anak muda mahu, tetapi tidak tawar kepimpinan tak ada makna dan ini yang perlu diselesaikan sekiranya pemuda UMNO dan puteri dapat melakukan, iaitu menawarkan kepimpinan terbaik. Jangan hanya tahu erti mewarisi kepimpinan tetapi tidak tahu erti mewarisi perjuangan, maka dia tak akan ke mana, tak akan selesaikan masalah. Pemuda jangan cakap soal minta kota, bahawa mereka golongan yang istimewa perlu dilayan dan apabila tidak dilayan, mereka merajuk. Mesti ada titik kepada apa yang orang muda mahu, katanya.